Anda nak jana pendapatan pasif seumur hidup? Beralihlah kepada SIM card Tone Wow. Setiap kali orang yang anda jemput untuk join SIM card Tone Wow tersebut, anda akan dapat komisen dari mereka. Selain dari jana pendapatan ikut tepi, Tone Wow sendiri juga menyediakan plan internet yang superb. Dengan TDS 50, anda akan dapat 89GB data, TDS 60, 109GB data, TDS 80, 150GB data, TDS 120, 236GB data. Meriah. Jadilah seperti adik ini, kecil-kecil dah dapat jana income sebanyak 4,000 lebih. Ayuh guys, jangan lambat. Untuk info lanjut, korang boleh tekan link di ruangan description di bawah. What's up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan berborak berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kali ini kita akan mereview chapter 1059 yang bertajuk The Captain Kobe Incident. Dan di cover page chapter kali ini kita dapat melihat a twistful event di mana Katakuri telah bertumbuk dengan adik-beradik dia sendiri, Charlotte Oven, disebabkan kedua-dua mereka telah mengisap gam. Terkesan dengan gas beracun halusinogenik milik Caesar Clown. Dan overall chapter pada kali ini memang tersangat hamat gempak guys. Memang tak dapat ku bayangkan. Tututmu bagai sembilu, penuh dengan warna dan banyak gila pendedahan dan misteri yang telah Oda ungkapkan dalam chapter kali ini. So sebelum kita proceed ke chapter 1059, jom kita recap dulu apa yang telah berlaku dalam chapter sebelumnya. Dalam chapter lepas, ahli Lanun Mugiwara telah pun didedahkan bounty mereka masing-masing. Ada yang bergambar, ada yang masih belum didedahkan gambar poster mereka masing-masingnya. Sementara itu di Karaibari Island, kita akhirnya didedahkan bahawa ketua dan idea asal penubuhan Cross Guild adalah milik sepenuhnya Mr. Crocodile. Namun disebabkan anak-anak buah bagi yang terlalu fanatik dengan dia telah menghasilkan sebuah poster seolah-olah menampakkan bahawa bagilah ketua untuk Cross Guild. Seterusnya menobatkan bagi satu-satunya Lanun yang bergelar Yonko disebabkan kesalahfahaman tafsir poster tersebut. Serta Mihawk dan Crocodile juga telah menggunakan segala fasiliti dan anak-anak buah bagi sebagai melunaskan hutang lama bagi sebelum ini. Kemudian di Marineford, Brand New telah membincangkan berkenaan pemimpin-pemimpin Cross Guild dan akhirnya bounty milik Mihawk dan Crocodile didedahkan. Dan di babak akhir chapter 1058, kita dibawa ke arah pasukan Revolutionary Army di Momoiro Island, di mana kita dapat melihat Koala bersama-sama officer yang lainnya telah berjaya bergabung semula dengan Bartolomeo Kuma dan juga mendapat sebuah panggilan daripada Sabo. So, nak tahu what happened in this chapter? Jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Subscribe channel Skoverto Anime, channel terbaru dari aku. Sekiranya korang berminat untuk jadi speaker, just hantarkan video korang ke email kimiskoverto@gmail.com. Ayo, kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikutu Yarudomo. Membuka tirai chapter ini, kita dibawa ke arah perairan Sphinx, yakni di tanah kelahiran Whitebeard di New World. Dan nampaknya scene Shanks semakin banyak dipertayangkan. Dan di sini kita dapat melihat Shanks telah menghantar Marco the Phoenix untuk pulang. Shanks tertanya-tanya adakah betul yang Marco tidak lagi berhasrat untuk sertai Lanun. Dan Marco menegaskan bahawa dia sudah terlalu tua untuk menjadi pengasuh untuk Great Pirate seperti mereka. Kemudian Marco pun meninggalkan kapal Shanks. Dalam keadaan Shanks cuba untuk memujuk Marco, sambil Shanks meminta Ben juga untuk membantunya. Namun dengan kejamnya, Ben cakap aleha. Dan perkara tersebut membuatkan Lakiru tertawa besar. Kemudian Oda telah memaparkan sedikit flashback Marco sebelum dia meninggalkan bumi Wano. Walaupun setelah dipujuk Mugiwara Pirates, Yamato tetap bertegas untuk tidak mahu menyertai Mugiwara Pirates buat masa sekarang. Dan sebenarnya Yamato sedar bahawa Ryukugyu hanya meninggalkan Wano disebabkan hamburan haki yang hebat dari satu sosok. Dan mungkin Kaido telah pun tiada, namun disebabkan ketiadaan Kaido lah Wano bakal dibanjiri fighter sekuat Ryukugyu pada masa
masa akan datang. Jadi menyedari keselamatan penduduk Wano lah, Yamato menetapkan bahawa dia tidak ingin lagi meninggalkan Wano. Dan Yamato menambah bahawa dia dan Luffy sudah pasti tidak akan berlayar dengan aman sekiranya di kepala mereka terbelenggu dengan fikiran keselamatan penduduk Wano. Namun Yamato juga tidak menyangkal bahawa dia memang tergedik terkinja untuk sertai Mugiwara Pirates. Jadi dengan itu Luffy telah meninggalkan amanah untuk keselamatan penduduk Wano di bahu Yamato. Dan setelah rasmi Yamato belum lagi akan sertai Mugiwara Pirates, Sanji menjadi begitu frus menonggeng. Kemudian Marco menyapa mereka dan mengatakan bahawa ada kapal berdekatan yang sedia untuk menumpangkannya. Dan Marco mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua. Dan Luffy yang sebelum ini belum pernah sempat untuk mengucapkan terima kasih kepada Marco yang sebelumnya telah menyelamatkan nyawanya di Marineford War, telah mengucapkan terima kasihnya. Marco juga menyapa Jinbei yang juga turut bertempur di Marineford satu ketika dahulu. Dan Marco mengatakan kepada Luffy bahawa kalau Ace masih hidup, tentu dia bangga melihat apa yang telah Luffy capai sekarang ini. Dan Luffy hanya tersenyum dan ketawa. Kemudian sambil berterbangan, Marco mengatakan yang era sekarang ini adalah milik anak muda seperti mereka dan tetaplah terus cekal pada masa mendatang. Kemudian scene beralih ke arah Amazon Lily, yang mana di sini kita dapat melihat separuh gunung pulau tersebut telah terrobek. Dari panel ini kita dapat melihat dialog yang mengatakan bahawa inilah kali pertama dalam sejarah Amazon Lily orang lelaki telah menceroboh sebegini sekali. Kemudian Hancock berkata selagi dia di pulau ini, Marine sudah pasti tidak akan membiarkan pulau ini. Kemudian sambil menghela nafas seolah-olah buat-buat berfikir panjang, Hancock cakap yang dia rasa inilah masanya dia berkahwin dengan Luffy. Lepas tu Nenek Nyon cakap, tak usah duk buat macam tak ada pilihan sangat. Kau memang tiap-tiap hari duk fikir benda tu pun kan. Sibuk je Nenek Angkara Murka ni. Kemudian Oda telah mendedahkan apa sebenarnya yang telah berlaku kepada Amazon Lily beberapa minggu yang lalu. Pulau Amazon Lily seperti yang kita sedia maklum, yang sebelum ini dikepung, telah pun diserang dengan dahsyat. Pada masa itu Vice Admiral Yamakaji telah deploy pasifista terbaru mereka yang bernama Seraphim. Dan ternyata sosok siluet Seraphim saling tak tumpah bertubuh seperti bangsa Lunarians. Semasa Marine sedang hangat menyerang, tiba-tiba muncul kapal Blackbeard yang berkunjung beserta sebuah gempa bumi yang mengakibatkan ombak besar membadai kapal-kapal Marine. Dan ternyata Oda akhirnya mendedahkan apa sebenarnya yang diincar oleh Blackbeard Pirates. Ia tidak lain dan tidak bukan adalah Devil Fruit milik buah Hancock. Memang meleset 360 darjah guys spekulasi kita. Pluton lah, Alabasta lah, One Piece lah. Sekali dia nak melo-melo Coco Melon punya Oda. Kemudian Yamakaji yang masih lagi belum mendapat pengesahan dari pihak HQ untuk bertindak telah dahulu diserang oleh Blackbeard dengan kemampuan gura-gura nomi miliknya. Kemudian scene beralih ke arah Kobe yang cuba untuk memujuk buah Hancock untuk menyerah dan dia berjanji untuk tinggalkan Amazon Lily. Namun Hancock yang sebelum ini pernah merasakan keperitan menjadi seorang hamba enggan menyerahkan dirinya. Kemudian Hancock telah mula menyerang sambil cuba dihalang oleh adik-beradiknya. Di tempat lain, Blackbeard menjadi terkejut melihat satu sosok dengan rambut putih berkulit coklat yang muncul di hadapannya yang menghabiskan kru-krunya. Kemudian sosok itu telah menyerang Blackbeard dengan pedangnya, menyebabkan bukit trademark Amazon Lily telah robek. Serangan kedua sosok tersebut berjaya ditangkis Blackbeard dengan tangannya yang disaluti Busoshoku Haki. Dan Blackbeard mengatur serangan balas dengan mengeluarkan teknik Black Hole-nya. Di tempat lain, semua Marine-Marine termasuklah Helmeppo dan Vice Admiral Yamakaji telah dikedembaikan oleh Hancock dan Kobe cuba menahan seorang lagi pasifista yang sembrono menyerang sampai habis member-member pun dihentam. Dan di panel ini, di sebuah double page, Hancock ternyata tidak mampu menyaingi Blackbeard dan Hancock telah dicekak oleh Blackbeard menyebabkan Devil Fruit-nya menjadi tidak berguna. Dan di panel ini juga akhirnya bounty milik Hancock telah didedahkan iaitu sebanyak 1.659 billion berry, sementara Blackbeard didedahkan sebanyak 3.996 billion berry. Dan di sini juga kita dapat melihat Vasco Shot dan Murufufu turut dimaling kundangkan. Namun Blackbeard tidak dapat untuk membunuh Hancock kerana sekiranya dia membunuh Hancock, kapten-kaptennya bakal kekal menjadi batu sampai bila-bila. Dan di panel ini juga Oda telah mendedahkan juga misteri berkenaan Kobe di Rocky Port sekilas yang diungkapkan Blackbeard bahawa kerana bantuan Kobe lah Blackbeard berjaya mengusir Ochoku dan menjadi bos di Beehive. Kemudian walaupun Hancock mengatakan bahawa dia akan menyah batu
menjauhkan semula anak-anak buah Blackbeard dan Kobe, Blackbeard tetap enggan mempercayai kata-kata Hancock dan bersiap untuk membunuh Hancock. Namun, tiba-tiba satu aura Howie Shakuhaki telah sampai, dan si dia tidak lain dan tidak bukan adalah orang kanan Pirate King sendiri, The Pirate King Right Hand Man, The Dark King, Silver Relic. Melihatkan kemunculan Raja Gelap itu, bahkan pengguna Devil Fruit kegelapan sendiri menjadi kaku. Kobe terbeliak biji matanya, dan rata-rata mereka yang berada di situ menjadi sangat terkejut dengan kedatangan The Legendary Silver Relic. Relic kemudiannya meminta Hancock membebaskan mereka-mereka yang dibatukan dan akan memastikan tetamu-tetamu yang tidak diundang ini di Amazon Lily beredar. What a great surprise, guys. Relic dan cut to the current storyline. Relic berasa lega Hancock berjaya bertahan dari dua ancaman dari Merin dan Yonko, dan mereka semua berterima kasih kepada Relic. Dan satu lagi misteri besar dalam One Piece didedahkan oleh Oda. Wanita yang disangka salah seorang pengikut Rocks Pirates ternyata merupakan bekas Empress of Amazon Lily 2 generasi sebelumnya, Shaku Yaku. Kemudian Relic telah mendedahkan bahawa mereka bernasib baik disebabkan reputasinya membuatkan mereka semua terselamat, kerana Relic mengakui bahawa dengan keadaan usianya ini, dia sendiri bahkan akan kalah sekiranya bertarung dengan Blackbeard. Dan di panel ini juga seolah-olah Oda telah memberikan sedikit gambaran seperti apakah SSG nanti, dengan mengatakan bahawa senjata-senjata seperti Pacifista lah yang bakal menggantikan Shichibukai. Dan setelah beberapa misteri terungkap, Oda menerbitkan sebuah misteri baru di mana wajah Seraphim sebelum ini dikatakan Sandersonia saling tak tumpah kelihatan seperti Hancock ketika usia mudanya dahulu, dan menambahkan lagi misteri tubuh mereka berupa bangsa Lunarian. Gimana guys? Dan di akhir chapter ini juga kita telah didedahkan bahawa Kobe telah diculik oleh Blackbeard dan chapter pun tamat. What a chapter, guys. Memang seru gila chapter kali ni. Cuma itulah, aku terkilan sikit lah tak dapat tengok Relic beraksi. Tapi overall memang terbaik garapan dari Oda kali ni. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ni. Jangan lupa untuk terus memberi sokongan kepada channel Kimis Converto dengan cara subscribe dan sharekan channel ini kepada nakama kita yang masih lagi belum kenal channel ini. Sehingga bertemu lagi dalam konten yang akan datang. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi